A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Saudara-saudari hadirin hadirat serta pendengar yang saya kasih sekalian, pada malam ini saya sambung berhubung dengan fiqh fiqh ahwal syakhsiyah ataupun fiqh berhubung dengan munakahat, hukum hakam perkahwinan ini, iaitu saya sambung buku yang saya baca setiap minggu ni, iaitulah pendapat-pendapat tentang talak tiga. Talak tiga itu meliputi beberapa cara seperti tersebut di bawah ini. Nombor satu, menjatuhkan talak itu 3 kali pada masa yang berlain-lainan, seperti seorang suami mentalak isterinya talak 1, pada masa iddah ditolak lagi talak 1, pada masa iddah yang kedua ini ditolak lagi dengan talak 1. Itu bentuk yang pertama. Makna dia diceraikan isteri dia, maka isteri dia pun beriddah. Dalam iddah tu dah habis lagi iddah, cerai pula sekali lagi, tanpa dia rojak lah ni, dia cerai begitu, maka jatuh talak 2. Sebab apa? Sebabnya isteri pada masa iddah ataupun bekas isteri pada masa iddah itu adalah hukum dia sama dengan isteri, kedudukan dia. Kalau tok lelaki mati, si isteri tu masih lagi, bekas isteri tadi yang berada dalam iddah talak raja'iyah tadi, masih lagi boleh mewarisi harta pusaka. Dia itu makna kita saya nak sebutkan bahawa apabila seorang isteri ditolakkan oleh suami dia, diceraikan suaminya dengan talak 1, maka beriddah lah si isteri. Dalam iddah tu cerai pula sekali lagi, jadi dia talak 2 lah. Sebab masa dalam iddah tu isteri tadi, bekas isteri tadi adalah dianggap sebagai isteri lagi. Lepas pada tu dia tolak pula sekali lagi, jadi 3 kali lah cukup, maka jatuhlah talak 3. Ataupun boleh juga berlaku dia ceraikan isteri dia, lepas tu dalam masa iddah dia rojak isteri dia, cerai pula sekali lagi, dia rojak pula sekali lagi, cerai pula sekali lagi, boleh juga. Jadi itu salah satu bentuk cerai 3, talak 3. Itu satu. Sebabnya ialah kerana kalau ikut suasana yang pertama yang saya sebutkan tadi, isteri tadi dalam iddah tu dianggap sebagai, bekas isteri tadi anggap isteri lagi. Sebab tu kebanyakan ulama selain daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa isteri dalam iddah talak raj'i ini boleh duduk sekali lagi dalam satu rumah lagi. Boleh duduk satu rumah dan boleh lagi tak tudung kepala. Bekas isteri tadi masih lagi tak tudung kepala boleh, tapi janganlah dia dedahkan badan dia, hanyalah dia dedahkan kepala. Maksudnya dia berpakaian seperti pakaian rumah. Pakaian rumah ni pakaian duduk kat dapur macam mana, sekadar tu. Maka isteri yang dalam iddah tadi boleh tak tutup lagi kepala sepenuh, tak tutup aurat sepenuhnya, sebab masih lagi dalam lingkungan isteri kepada si suami yang telah menceraikan dalam iddah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Berdasar pada mazhab Syafi'i, maka si isteri tadi apabila diceraikan oleh suami dia dalam iddah, talak raja'iyah tadi, talak yang boleh rojak lagi tu, dia kena tutup juga aurat. Walaupun boleh duduk sekali tau, tapi duduk serumah tu, tapi dia kena tutup juga aurat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Waktu tak saya kira lah, tapi yang pentingnya ialah di situ kita nampak bahawa hak sebagai seorang isteri masih ada lagi, walaupun dia bergelar sebagai bekas isteri. Nombor 2,
Seseorang suami mentolakkan isterinya dengan talak satu, sesudah habis iddahnya dinikahinya lagi, kemudian ditalak lagi, setelah habis iddahnya dinikahinya lagi, kemudian ditalak lagi ketiga kalinya. Okey. Ini satu orang panggil talak tiga juga ni. Si suami tadi dia ada isteri, dia ceraikan isteri dia. Maka isteri dia pun beriddah lah. Siapa habis iddah, dia nikah mula. Dia nikah semula dengan bekas isteri dia tadi, cerai pula sekali lagi. Talak dua dah. Lepas pada tu cerai, habis iddah, nikah pula sekali lagi, cerai pula, habis. Cerai yang ketiga ni dipanggil sebagai talak tiga. Jadi orang ni 3 kali nikah tak? Nikah yang pertama cerai, habis iddah nikah yang kedua cerai, lepas tu nikah yang ketiga cerai. Jadi 3 kali cerai, 3 kali akad nikah. Okey, ini juga dipanggil sebagai talak tiga. Itu yang keadaannya. Kemudian ini sepakat, jika terjadi dua cara tersebut, sepakat ulama mengatakan bahawa talak itu jatuh menjadi talak tiga dan berlaku hukum talak tiga seperti tersebut di atas. Jadi talak tiga lah. Jadi sebab tu saya nak betulkan hak yang ramai saya sebut dah pada 2 minggu lepas, tapi nak sebut sekali lagi. Iaitu ada orang yang salah anggapan, dia kata bila orang tu diceraikan isteri dia dengan talak satu, lepas pada tu habis iddah, lepas tu dia nikah semula dengan bekas isteri dia tadi, dia jadi semula 3 tolak tadi, ada semula. Bilangan tolak 3 tadi ada semula. Itu salah, pandangan itu adalah salah. Itu adalah tidak benar sama sekali bil ittifaq, dengan sepakat ulama. Saya tengok sepakat ulama tu dalam kitab ni ada sebut, iaitulah dalam kitab Ahsanul Kalam fil Fatwa wal Ahkam yang ditulis oleh Syekh Atiyah Saqar. Dia mengatakan sepakat ulama mengatakan jatuh talak 3 dah. Tak ada dah. Jadi dia ingat ke bila nikah semula tu, bila habis iddah tu, dia ingat ke mari semula. Bilangan talak 3 tu start semula, tak ada, salah. Dengan salah, anggapan tu adalah salah sama sekali. Berlainan dengan yang saya dah sebut dah 2 minggu lepasnya, tapi nak ulang lagi supaya benda ni jelas. Iaitulah seorang yang suami diceraikan isteri dia dengan tolak satu. Kemudian bila habis iddah, si isteri tadi nikah dengan orang lain. Dia nikah dengan orang lain, dengan lelaki yang kedua. Pas pada tu si isteri tadi cerai dengan lelaki yang kedua tadi. Kemudian bila habis iddah, dia nikah semula dengan suami yang pertama dulu. Jadi bila nikah semula dengan suami yang pertama tadi, adakah suami yang pertama tadi mempunyai bilangan tolak 3 semula, sedangkan dia dah cerai dah dulu tu, hak asal-asal tu? Faham tak maksud saya tak? Hak yang pertama dia cerai dah, tolak pertama tadi. Kemudian si isteri tadi nikah dengan orang lain. Lepas tu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlaku cerai dengan suami yang kedua. Kemudian si isteri nikah mula dengan suami yang pertama dulu. Adakah si suami yang pertama tadi mendapat semula 3 tolak ataupun dah jadi 2 tolak je baki? Jadi berdasar pada mazhab kita, mazhab Syafi'i, tinggal 2 je. Dia tak kira selang tak kira, selang nikah dengan orang lain tu tak kira. Walau macam mana pun di sana ada satu pandangan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi iaitu dikatakan ada satu pandangan dalam mazhab Hanafi, disebut dalam kitab yang sama, Ahsanul Kalam fil Fatwa wal Ahkam. Dalam kitab tu disebutkan satu pandangan dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bila dah diselang dengan nikah lain, bila balik semula pada suami pertama nikah tadi, ia dapat semula 3 tolak tadi, bilangan asal. Kita tak pakai hak tu. Kita tak pakai hak tu. Jadi kita pakai pandangan pertama, dah tolak dah satu, cerai dah tolak pertama tadi, walaupun dah diselangi dengan nikah dengan orang lain, tapi bila balik semula pada bekas isteri tadi, dia jadi hanya memiliki 2 tolak sahaja. Itu. Nombor 3.
suami mentalakkan isterinya dengan katanya, saya tolak engkau 3 talak, atau katanya saya tolak engkau, saya tolak engkau, saya tolak engkau. Mak 3 kali dia sebut. Diulang-ulangi kalimah talak itu berturut-turut 3 kali. Makna dia tolak sekaligus. Tak, contohnya nama isteri dia, contoh nama A lah. Tak. Wahai A, aku ceraikan kamu dengan tolak 3. Tolak 3 sekaligus. Adakah jatuh tolak 3 sekaligus, ataupun dia jadi tolak 1 automatik? Okey. Maka di sana dalam cara yang ketiga ini ulama berbeza-beza pendapatnya. Sebagaimana tersebut di bawah ini. A, pendapat pertama, jatuh tolak 3, berlaku segala hukum talak 3 seperti di atas. Kalau orang kata kepada isteri dia, wahai A, aku talakkan kamu dengan talak 3, ia jadi talak 3 lalu. Walaupun kita kata sebelum ni tak ada cerai-cerai pun, tiba-tiba dia sebut talak 3, jadi talak 3 lalu. Ataupun dia ulang 3 kali, aku talakkan engkau, aku talakkan engkau. Dalam kitab ni sebutlah, dalam buku ni, aku talakkan engkau 3 kali dia sebut, dengan niat 3 kali tolak, maka jadi tolak 3 sekaligus. Ini pendapat pertama, kata tolak 3. Sabda Rasulullah SAW, ni dalil dia. Dalil dia. Anil Hasan qala haddatsana Abdullah ibnu Umar annahu talaqa imra'atahu tatliqatan wa hiya haid. Thumma arada an yatba'iha bitatliqataini akhirataini indal qur'aini falabagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya ibn Umar ma hakadha amarakallah innaka qad akhta'ta sunnah wa sunnatu an tastaqbil at-tuhra fatutalliqa likulli qur'in wa qala fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'tuha thumma qala idza hiya tahurat fatalliq 'inda dhalik aw amsik. Faqultu ya Rasulullah ara'aita law talaqtuha thalathan akana yahillu li an uraji'aha? Qala la, kanat tabinu minka wa takunu ma'siyatan. Rawahu Daruqutni. Daripada Hasan, katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah bercerita kepada kami bahawa dia telah mentalakkan isterinya dengan talak 1 ketika isterinya sedang haid. Kemudian Abdullah bermaksud menjatuhkan 2 talak lagi pada masa iddah. Ketika hal Abdullah itu disampaikan orang kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, makna dia Rasulullah bersabda, hai Abdullah, tidaklah begitu perintah Tuhan, sesungguhnya engkau telah salah. Yang sebaiknya ditalakkan waktu suci. Maka berkata Abdullah, Rasulullah SAW menyuruh saya supaya saya rojok kepadanya. Maka saya rojoklah isteri saya. Kemudian Rasulullah SAW berkata bersabdalah, apabila ia suci, tolaklah di waktu itu, atau teruskanlah perkahwinanmu dengan baik. Abdullah berkata, bagaimana ya Rasulullah kalau saya tolak isteri saya dengan talak 3, apakah boleh saya rojok kepadanya? Jawab Rasulullah SAW, tidak boleh ia sesudah bain, dan engkau berbuat maksiat melanggar hukum. Riwayat Daruqutni. Jadi hadis ni jelas menunjukkan bahawa Rasulullah mengatakan apabila ditanya oleh Abdullah, ara'aita law talaqtuha thalathan, apakah pandangan kamu wahai Rasulullah kalau aku talakkan isteri aku 3 kali, 3 talak, akana yahillu li an uraji'aha, adakah saya boleh merojokkan semula? Qala la, lalu Rasulullah kata tak boleh. La. Jadi jelas itu kalau talak 3 maka walaupun sekaligus, maka hukum dia adalah jatuh talak 3. Itu yang kita boleh faham daripada hadis ni. Hadis ni sebenarnya cerita dia panjang, iaitulah berhubung dengan anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ni nama dia Abdullah. Maka Abdullah ni dia ada isteri. Maka dikatakan bahawa dia pun ceraikan isteri dia pada masa haid. Maka dia adukan perkara itu kepada Rasulullah SAW.
Lalu Rasulullah kata raja'ha, rojak semula. Sebab apa? Sebab tak boleh nak ceraikan pada masa haid, salah. Okey, jadi Rasulullah kata raja'ha, rojak semula. Maka Abdullah bin Umar pun rojak semulalah, menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram hukum dia kalau seorang itu menceraikan isteri dia ketika haid. Berdasar pada hadis ni. Jadi Abdullah bin Umar tadi tak tahu. Jangan kata pula sahabat Nabi ni guana ni. Sahabat Nabi pergi buat benda haram, masa tu tak tahu lagi. Macamlah sahabat-sahabat Nabi hok minum arak ketika masa arak dihalalkan, lepas tu arak diharamkan. Dah macam mana hok lepas-lepas dah nak minum tu. Tak? Maka itu dimaafkan. Tak jadi ahli neraka lah sebab minum arak, sebab masa tu arak halal lagi. Begitulah keadaannya. Jadi itu ceritanya. Maka sedang molek dia tanya Rasulullah, kalau saya ceraikan isteri saya dengan tolak 3, adakah halal bagi saya nak rojak semula? Tak boleh. La, kata Rasulullah. La ni maknanya tak boleh. Kanat tabinu minka. Dia jadi bain kepada kamu, dia jadi halangan kepada kamu nak rojak semula sebab dah jadi tolak 3 dah. Itu dalil dia. Dalil menunjukkan kalau tolak sekaligus tolak 3, jatuh tolak 3. Ini juga adalah mazhab Syafi'i. Jadi jaga-jagalah tak? Kita ni kadang-kadang benda-benda tolak ni kita pandang remeh. Janganlah kalau salah-salah tolak ni dah jadi talak 3, tak boleh nak kata apa dah. Maka terpaksalah kena akur kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena keras sikit dalam bab-bab tolak ni tak? Macamlah kita kata bab-bab jalan raya. Bab-bab jalan raya ni tak, sebenarnya kalau hukum dalam Islam, orang itu mencederakan orang lain ataupun berlanggar menyebabkan kematian orang lain, hukum dia kalau orang tu dilanggar peraturan, orang tu kereta dia tak molek, oleh kerana kereta tak molek tadi ataupun dilanggar peraturan, dilanggar orang sampai mati walaupun tak sengaja, bukan dia sengaja nak bunuh orang, langgar. Pada masa itu hukum dia kena bayar kifarat, iaitulah bayar kifarat guna, bukan bayar dengan piti. 2 kali kena, ialah nak bebaskan hamba, asalnya bebaskan hamba, tapi hamba dah tak ada learning, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut. Okay. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalaulah kesalahan itu ada pada si yang bawa kereta tadi, nano tadi, dia ikut peraturan tadi ataupun kereta tak molek tadi menyebabkan berlanggar, mati orang, dia kena bayar dia 100 ekor unta. 100 ekor unta tu dia nak bayar ke mana? Dah 100 ekor unta kalau 7,000 ekor, jawab dia 700,000 lah. Okay, 700,000 lah, dekat sejata. PT dia ada sejata. Tak, dalam bank ada tau. Tak, saya ingat maknya payah juga. Tak, kita kata orang nak simpan PT orang Melayu kita ni, tak tahu kalau orang bukan Islam, dia kaya, kita orang Melayu ni sederhana gitu. Nak simpan PT kat tengah lebih dekat sejata tu. Habis? Mana dekat sejata lah, setengah juta lebih. Maka sebab itu yang kena bayar itu adalah aqilah, keluarga dia. Keluarga tu bermulalah daripada anaknya masuk, poknya masuk, adik-beradik, habis adik-beradik sampai anak saudara, habis anak saudara sampai ke pok saudara, habis pok saudara sampai ke sepupu. Kena bayar kan? Kena bayar dia habis. Dak sepupu dah habis dah, kena cari 2 sepupu pula. Makna kita kata kalau ikut hukum hak sebenar, tak ada orang nak langgar peraturan jalan raya. Sebab apa? Akibat dia besar berdoa, kena bayar dia, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa sebulan pun kadang-kadang raya lebih. Faham tak raya lebih? Puasa sebulan takut tak cukup dah, kita kata dah. Raya je lebihnya. Tak, kita kata dah. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut, sehari je tak puasa tu start mula. Dah kalau kita langgar 2 orang mati. Langgar 2 orang mati, 4 bulan kena puasa. Bukan kita kata 2 bulan kali gerah tak boleh. Ni kena 4 bulan pula. Dah kalau hak sebuah kereta tu 4 orang, 8 bulan kena puasa berturut-turut. Kan main. Kalau ikut hukum sebenar, kena bayar diat pula, bukan 100 ekor unta. Kalau 4 orang 400 ekor unta, berapa juta tu? Tak? Kalau ikut hak tu, hak sebenarnya jawab dia, Allah kita kata dah lapu merah, lapu hijau berhenti dah hujung-hujung. Takut langgar orang. Tak, kita kata dah. Hak kuning tu berhenti belaka, nyak belaka dah, kita kata dah. Kita kata orang takut. Hak 60
Hak tulis 60 km sejam tu 50 je. Takut langgar hak ni. Tak kita kata dah. Kalau ikut hukum syariat sebenarnya. Dah kalau dah ikut hukum syariat macam kita kata undang-undang yang dibuat oleh manusia ni tak ada lah sampai pekat tu dah. Kita kata kena begitu. Walaupun hukum sebenarnya kata begitu undang-undang hak buatan manusia kata lain, tapi hak sebenarnya hukum Allah kena tanggung di akhirat. Butang ah. Dia ke gitu. Hak orang. Hak orang dak puasa 2 bulan tu dia kira macam ke dosa lah. Macam dak puasa bulan Ramadan kan hukum dia. Begitu dah. Kita sedak je gini. Tak apalah dak kita kata insurans bayarlah apa bayar. Dak kita kena puasa tau. Kalau fikir gitu guna maknanya. Tak ada seorang nak jadi mak repik. Dah nak kalau langgar orang sikit je mati je orang tu. Dak puasa ya Allah. 2 bulan tu. Dak kita kata kecuali hak jenis dak beragama dak kira dah. Tapi nak lepas betul-betul kena puasa lah 2 bulan betul-betul tu. Jadi ini saya nak sebutkan bahawa hukum syariat ni kalau benar-benar dihayati, dia akan menyebabkan amal damai jalan raya. Jalan raya tu baru jalan raya baru. Jalan tak raya tak tahu lah jalan raya baru tak kita kata dah. Begitu ni nak katakan bahawa itu ni gitu juga ni. Kalau kita ikut hukum sebenar orang takut nak lafazkan tolak ni. Sebab risikonya terlalu besar tak? Jadi berjaga-jagalah dalam fikih yang berkait dengan tolak ni. Pendapat kedua. Pendapat kedua tidak jatuh sama sekali. Artinya isterinya belum bertolak. Faham tak tu? Orang yang menceraikan isteri dia tolak 3, tak jatuh tolak terus. Pendapat kedua, kita tak pakai pandangan ni. Nak sebutnya ada ulama yang kata gitu. Sebab apa? Sebab dia kira bid'ah. Tidak pernah ada dalam Quran. Tidak pernah diajar oleh hadis Nabi Muhammad SAW tolak 3 sekaligus. Jadi kalau orang yang tolak 3 sekaligus terhadap isteri dia, tak sah tolak tu, tak cerai lagi. Macam asal kau. Tolak 1 pun tak, tolak 2 pun tak, tolak 3 sama telah lagi. Faham dah? Ini pendapat kedua. Pendapat kedua ni dia berasaskan kepada bahawa perbuatan tolak 3 sekaligus itu adalah benda yang tidak ada dalam nas Al-Quran, bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapat kedua ni ringan doa. Kalau kita pakai pandangan ni kok sedap lah tak? Kita kata dok main tolak tak boleh gitulah. Kita jangan pakailah pandangan ni tak? Walau macam mana pun kita menghormati pandangan ulama. Ni pandangan kedua ni tak? Iaitu dia berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka pekerjaan itu ditolak. Sebab dia tidak ada dalam perintah kami. Kami itu balik pada Rasulullah lah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Maka cara tolak 3 sekaligus tidak diiktiraf, maka tidak sah. Ni longgar doa rak. Ada akal lah. Jadi pandangan pertama kata sah, jadi tolak 3 terus. Pandangan kedua kata tak sah terus, jadi tak tolak langsung. Okay. Pendapat 3 pula. Ada sikit lagi. Tolak 3 bukan perintah Rasulullah SAW. Bahkan dilarang oleh beliau, oleh Rasulullah. Tolak 3 ditolak berertinya tidak sah. Ini pendapat kita tak pakai lah. Pendapat yang ketiga, hak ni boleh tahan sikit, pertengahan. Pendapat 3 ni pertengahan. Kalau orang tu dia ceraikan isteri dia dengan tolak 3 sekali lagi, macam mana? Pendapat ketiganya, pendapat yang ketiga jatuh tolak 1. Berlaku hukum tolak 1 seperti di atas. Suami masih boleh rojok kembali kepada isterinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibn Abbasin an Rukanah annahu talaqa imra'atahu 3 fi majlisin wahidin fahazina 'alaiha huznan shadida fasa'alahu Nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa talaqtaha faqala 3 fi majlisin wahidin faqala lahu innama tilka wahidatun fartaji'ha akhrajahu Ahmad wa Abu Yu'la wa sahhahahu. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rukanah telah mentalakkan isterinya dengan 3 talak, dengan talak 3 pada tempat yang satu. Kemudian dia merasa sangat sedih atas perceraian itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Kata beliau, bagaimana caramu mentalakkannya? Jawab Rukanah, talak 3 pada suatu ketika sekaligus. Rasulullah SAW berkata, bersabdalah, sesungguhnya talak yang demikian itu talak 1. Rojoklah engkau kepadanya. Riwayat Ahmad, Abu Yu'la dan kata Abu Ya'la, hadis sahih. Jadi
Pendapat ketiga, kalau orang tu kata kamu aku ceraikan dengan tolak 3, jatuh tolak 1 je. Walaupun bunyi 3 tapi jatuh tolak 1. Ini pendapat yang ketiga, dan pendapat ketiga ni bersesuaian dengan mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kata tolak 3 juga. Jadi dalam kes ni macam mana nak pilih? Pilihannya kepada hakim. Hakimlah yang menentukan. Hakim tu hakim mahkamah lah. Hakim mahkamah akan menentukan manakah yang akan dipilih. Jadi di Malaysia kita ni banyak kes. Setakat ni yang berjumpa 2 kes lah. Di mana mahkamah mengisytiharkan bahawa dak jatuh tolak 3 bagi orang yang melafazkan tolak 3 sekaligus pada isteri ni. Satunya tak silap sayanya dekat Seremban, dekat Negeri Sembilan. Jadi mahkamah syariah, mahkamah rayuan syariah di Negeri Sembilan telah memutuskan bahawa ada satu kes suami dia telah mentolak 3 kan isterinya dengan tolak 3 sekaligus. Maka hakim, iaitulah jemaah pengadilan, maksudnya hakim yang mengendalikan kes itu dalam mahkamah syariah, mahkamah rayuan syariah, memutuskan bahawa dia jatuh tolak 1. Sebab apa? Sebab dia tengok kepada suami tadi mazhab Hanafi. Kebetulan suami itu adalah orang daripada bangsa India. Orang bangsa India ni dia mazhab Hanafi. Jadi oleh kerana dia mazhab Hanafi, maka mahkamah raikan mazhab suami. Maka oleh kerana suami tadi mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi kata tolak 3 tu jatuh tolak 1, maka hukum dia tolak 1. Ini satu kes. Dan di Terengganu pun ada satu kes, tak silap saya. Tapi oleh kerana fakta tu saya tak nak baca tadi. Tapi ada satu kes di Terengganu. Iaitu pada awal tahun 2000 hang itulah. Masa itu ada satu kes, iaitulah keputusan mahkamah mengatakan bahawa tolak 1, tolak 3 itu dia jadi tolak 1. Jadi kita kena hormatlah. Jangan geger gitu dak. Ni hakim-hakim di Malaysia ni dia berpengalaman dan berilmu pengetahuan, bukan barang-barang. Tak kira lah dia Terengganu ke Negeri Sembilan ke dia Kuala Lumpur, kat mana-mana pun hakim-hakim ni dilantik oleh pihak berkuasa. Jadi sebab tu mereka ni mestilah berwibawa. Jadi keputusan nak pakai mazhab mana, nak pakai satu tolak ke ataupun tolak 3 sekaligus, bagi orang yang melafazkan tolak 3 tadi terpulang kepada hakim. Tetapi pada kebiasaannya kita ni pakai mazhab Syafi'i. Maka kita maknanya dalam lingkungan kita mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i mengatakan orang yang menjatuhkan tolak 3 sekaligus, dia jatuh tolak 3 sekaligus lah. Jadi kita pakai hak tu keras sikit. Jadi orang pun doklah mudah-mudah sangat nak lafaz. Jadi saya cadangkan kita pakai mazhab Syafi'i. Molek dah. Kita kata tak payah nak tukar-tukar mazhab lain. Tapi kalau ada orang pakai mazhab lain, terutama hakim-hakim, kita kena hormat. Sebab mereka ni berwibawa dan berilmu pengetahuan, dan apa yang diputuskan itu adalah berdasarkan kepada kitab-kitab yang benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbasin qala kanat talaq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanatayn min khilafati Umar talaqus thalath wahidatun faqala Umar Ibnu al-Khattab innan nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi apa nama ni fihi unah, falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim, rawahu Ahmad wa mendapat Ahmad ke apa tu Ahmad wa Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita dia, pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar, dan 2 tahun pada masa Khalifah Umar, tolak 3 itu 1. Maka berkata Umar, manusia suka terburu-buru pada urusan mereka yang telah mereka putuskan. Kalau kita teruskan kehendak mereka, akan teruslah merugikan mereka. Riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi berdasar pada hadis ni, makna dia pada masa zaman Rasulullah, orang menjatuhkan tolak 3 sekaligus tu dikira tolak 1. Begitu juga di zaman Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga 2 tahun di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Tapi akhirnya Sayyidina Umar beralih kepada pandangan kedua. Pandangan yang kita pakai kita di Malaysia hari ni lah, iaitu kalau tolak 3 sekaligus dijadi tolak 3. Tu firman Allah Subhanahu wa taala,
At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Al-Baqarah 129. Tolak itu 2 kali. Sesudah itu suami diberi kelonggaran untuk rojok kembali dengan baik, atau kalau tidak ingin kembali hendaklah dilepaskannya dengan baik sampai iddahnya habis. Al-Baqarah 229. Dalam ayat tersebut teranglah bahawa tolak itu 2 kali, bererti terpisah yang satu dengan yang lain, tidak dapat diucapkan dalam satu perkataan untuk menyatakan 3 kali. Okey. Habis. Istisna ni pengecualian. Artinya mengurangkan maksud perkataan yang telah terdahulu dengan perkataan yang kemudian. Dia kata dah, umpamanya dia kata aku tolakkan kamu dengan 3 tolak. Kemudian dia sebut istisna. Istisna ni dia sebutkan pengecualian, kecuali 2. Tu dia buat main gitu tau. Maka dia jadi guna tolak 1 lah. Dia kata pada isteri dia, wahai isteriku, aku tolakkan kamu dengan tolak 3 kecuali 2. Dia main kecuali-kecuali ni. Dia panggil istisna. Jadi macam mana hukum dia? Dia jadi tolak sungguh Tolak, bukan tolak cerai tu, makna tolak lah 3 tolak 2. Gitu, tolak 2 makna jawab dia 1. Aku ceraikan kamu dengan tolak 3 kecuali 1. Dia jadi tolak 2. Itu masuk istisna ni. Istisna dalam buku ni. Istisna dalam kalimah talak hukumnya sah dengan syarat berhubung perkataan pertama dengan yang kedua, dan kalimah kedua tidak menghabisi maksud kalimah yang pertama. Umpamanya si suami berkata pada si isteri, engkau tertolak 3 melainkan 2, jatuhlah talaknya 1. Memang dah macam saya sebut tadi lah. Atau katanya engkau tertolak 3 terkecuali 1, jatuhlah talak 2. Tetapi kalau dikatakan engkau tertolak 3 kecuali 3, jatuh jadi tolak, jatuh jadi 3 juga, kerana kalimah yang kedua menghabisi akan maksud kalimah yang pertama. Tapi kalau dia kata ke bini dia, aku tolakkan kamu dengan 3 tolak kecuali 3 tolak, jawab dia kosong tau. Dia jadi tolak 3. Tu pelik sikit Tapi kalau dia kata kepada isteri dia, aku jatuhkan kamu dengan tolak 3 kecuali 2, jadi 1. Aku jatuhkan kamu dengan tolak 3 kecuali 1, jadi tolak 2. Tapi kalau dia kata, aku ceraikan kamu dengan tolak 3 kecuali 3, dia jadi tolak 3 kau. Tu pelik sikit tak apalah. Sebab benda apa? Sebab dah macam mana main tolak kata kosong, jadi tak ada benda lah tau. Jadi biarlah ada benda. Ada benda apa tu? Ada tolak 3. Dia pakai gitu. Orang yang tidak sah menjatuhkan talak, orang yang tidak sah menjatuhkan talak ada 4 macam. Nombor 1, anak kecil, budak kecil. Orang gila. Nombor 3, orang yang tidur. Nombor 4, orang yang dipaksa. Nombor 1, anak kecil. Dia macam mana pula budak kecil nikah? Boleh, tak ada masalah anak budak kecil nikah. Dah gua ni cara dia. Kalau budak kecil lelaki tadi yang menikahkan dia ialah ayah dia ataupun wali dia tadilah. Ayah ataupun tok kiri dia. Dia kahwinkan dengan seorang perempuan. Perempuan tu bayi juga, dia pun bayi juga. Boleh jadi sah. Jadi begitu. Bila besar, bila-bila dia ada pilihan sama ada nak terus ataupun tidak. Itu dah. Ada sebenarnya boleh. Tapi orang tak buat lah gitu. Jadi kalau nikah-nikah dah tadi, dah akad nikah sah dah, sebab wali masing-masing telah setuju dah menikahkan 2 orang ni, maknanya wali lelaki ni wali perempuan. Maka bila siapa umur 5 tahun, dia kata aku nak ceraikan isteri dia tadilah. Budak kecil lagi pada hari tu. Tak sah sebab budak kecil lagi. Tak dewasa, tak nak mikir lagi kau. Jadi sebab tu tak pakai lagi kataan dia tadi. Yang kedua, orang gila. Orang gila sungguh bukan orang wak gila. Orang wak gila ada gak tak? Dia wak lolok gila. Ni orang gila sungguh ni. Diceraikan isteri dia, maka tidak sah perceraian itu. Yang ketiganya, orang tidur. Orang tidur gua ni dia ngegar. Dia ngegar. Aku tolak 3 mu dah kena. Pahak dia ulang hak dengar jenah kelah. Dia dengar jenah kelah gua dengar tahu dah. Dia ulang balik dalam ngegar. Jadi bini dia pun ripuk masa dah ngegar sebut tolak 3, bini dia ripuk jabak agama ke mahkamah. Maka mahkamah akan panggil dia, tengok-tengok ngegar tak apa lah. Okey, hak tu tak kira dak jatuh tolak lah. Yang keempat, orang yang dipaksa. Kena paksa. Kalau tak cerai isterimu, maka jawab dia aku bunuh. Umpamanya. Maka itu tidak dianggap sebagai cerai yang sah. Keterangan yang pertama, kedua dan ketiga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu an salasin
anin naimi hatta yastayqadh wa anis sabiyyi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta ya'qil. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Perbuatan 3 orang dipandang tidak sah. Nombor 1, orang tidur sampai dia bangun. Nombor 2, orang anak kecil sehingga balik. Nombor 3, orang yang gila sehingga dia sembuh. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jelas hadis ni dak. Adapun orang yang dipaksa dengan sebenarnya, maka beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la talaqa wa la itaq fi ghilaqin, tidak sah talak dan memerdekakan pada orang yang dipaksa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi tak sah lah kalau orang kena paksa dan sebagainya. Budak kecil dan juga orang gila tadi tidak sah lah. Dan macam mana kita nak tahu status tu kalau orang gila? Susah sikit tak, kena tanya doktor lah. Doktor kata dia ni tak betul lagi ni, hari ni tak. Okay, nampaknya nak dok lagi. Tak lewat kira lagi tak. Maka tak sah lah. Ta'liq talak. Mentaklikkan talak sama hukumnya dengan talak tunai, ertinya makruh. Ini menurut hukum yang asal. Tetapi kalau dengan adanya ta'liq itu akan membawa kepada kerosakan, kekecauan, sudah tentu hukumnya jadi terlarang, haram. Ta'liq nikah, ta'liq talak. Kalau mu keluar daripada rumah ni, maka kamu tercerai dah dengan talak 3, talak 1 ataupun talak 2. Ya jadi sungguh tak? Jadi sungguh. Jadi hak bawah ni, kalau saya nak baca tak guna juga di cerita bab Indonesia. Hak bawah ni ada buku, sebab buku ni buku Indonesia. Jadi saya nak baca hak bawah ni sebab dia cerita kaitan dengan hak Indonesia. Jadi cara ta'liq di Indonesia dia lain sikit. Tetapi kita di Malaysia kita ni ada susunan molek. Juh molek tak kita kata ni. Kalau katakan suami tu dia meninggalkan isteri dia 3 bulan berturut-turut tak ada beri nafkah zahir dan batin, maka jatuhlah talak 1 ataupun kholak dan sebagainya. Tak, ikutlah negeri-negeri yang yang berbeza-beza. Maka ta'liq tadi sah. Boleh tak tarik mula? Boleh tak tarik semula tu? Susah juga tu. Maka orang tu dia kata ke isteri dia, umpamanya kalau ta'liq rasmi tu ialah waktu payah sikit nak berlaku rasanya. Tapi kalau ta'liq nak marah rumah. Dia kata kepada isteri dia contohnya, kalau mu balik rumah mak pok mu, jawab dia, kita tak jumpa dah. Okey, kita tak jumpa dah maksudnya cerai lah. Okey, cerai talak 3 lah mu umpamanya. Maka jatuh tak tu? Maka jatuh sungguh. Jatuh sungguh. Ta'liq tadi sah. Jadi bahayalah kalau orang yang tidak berfikir panjang. Jadi sebab tu dalam apa-apa urusan perkahwinan ni, kita kena fikir hak mana yang terbaik untuk kehidupan sebagai seorang suami isteri. Jangan duk marah tu ia lalu, susah lalu. Jangan. Tak. Dia keputusan yang baik adalah ketika tenang. Sebab tu dia buat undang-undang dekat Malaysia kita ni. Kalau nak cerai mesti di mahkamah ataupun di tempat yang disahkanlah, di mahkamah lah. Tak. Supaya apa? Supaya dia beri kita peluang mikir. Kalau cerai di rumah tanpa pengetahuan mahkamah, kena denda, padang muka dia tak. Sebab apa? Cerai tu mungkin tak stabil. Nak marah sangat dah. Umpamanya. Jadi sebab tu dia buat undang-undang tu. Bukan undang-undang saja je kita dak tu, dia ada perkiraan dia dari segi maslahah orang Islam supaya berfikir molek, supaya susung hidup ni dengan tertib. Perkataan tu biarlah dinilai dengan akal fikiran yang waras. Itu sebenarnya. Ada pun ta'liq tadi nak tarik balik tak boleh dah. Saya duk baca juga tadi dalam kitab apa ni Al-Mufassal fi Akal Mar'ah, takutlah ada ulama kata boleh ke tak ada. Setakat ni tak ada lagi jumpa. Kecuali ada satu kitab yang berjumpanya. Nama kitab tu Al-Furu'. Okey. Maka dalam kitab tu kata boleh tarik balik dalam mazhab Hambali. Jadi hamba tak berani nak pakailah hak tu. Tak, kita kata mentang-mentang lah kita nak beri kemudahan pada masyarakat, kita cari jugalah tuai-tuai cari juga mazhab lain tak. Kita sebagai ilmu pengetahuan, kita tahulah bahawa di sana adalah ulama yang mengatakan boleh tarik balik. Tetapi dalam masyarakat kita menganut fahaman mazhab Syafi'i. Dan kalau lah kita ikut mazhab Syafi'i pun molek dari segi sudut akibatnya orang tak berani nak ta'liq dak tu pasal. Jadi sebab tu bagi saya tak bolehlah kita nak tarik balik berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh kitab-kitab fiqh. Kecuali hak tadilah kitab Al-Furu' tadi dikata boleh, tak kalah bab tu nak pakai kitab tu. Nak mudah dak, nak mudah pada orang. Bila orang mari kat nak selesai masalah pakai kitab ni sebab apa? Sebab boleh tarik balik, ta'liq. Janganlah, susah buat gitu. Susah guna maknanya dia kita kata orang tak insaf.
tidak dapat mengawal diri dengan baik pada masa akan datang. Jadi akan datang berlaku pula tak lek tadi tak. Itu jadi susah kita buat begitu. Habis. Kemudian kita tengok pula kepada khuluf. Tebus talak. Tebus talak artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran daripada pihak isteri kepada suami. Hukum dia makruh. Isteri yang galak nak bercerai. Isteri ni nak bercerai, nak berakhir ke suami dia adalah dengan sebab-sebab tertentu. Akhlak ke, ataupun sebab cacat ke, ikutlah fizikal ke, atau apa-apa yang sesuai. Maka dia rasa tak boleh hidup dengan suami dia tadi. Kalau hidup dengan suami juga dengan akhlak ke gini, jawab dia berat lah. Tak, susah lah hidupnya. Tak, jenis suami tak sporting langsung, nak pergi pasar tak ui umpamanya. Jadi tak kena pasar dah dia. Sejak nikah 2 tahun tak pernah pergi pasar isteri tadi. Dah suami jenis gitu. Jadi kerah doa orang segi sudut apa nama peraturan hidup ni. Jadi dia pun minta lah tolak tebus dan sebagainya. Maka itu adalah dibenarkan. Dan perkara ini saya akan bincangkan pada siri yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.